sambungnya kelebihan hadis-hadis kelebihan Al-Quran. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi bi yadihi al-mulk, rawahu Tirmizi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarakalladzi, rawahu Tirmizi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarakalladzi. An Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lah, rawahu Ibnu Hibban. Jundub radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam kerana mencari keridhaan Allah, maka dia akan diampunkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan min al-Quran 30 ayat syafa'an li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya surat Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk, rawahu Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus-menerus memberi syafaat kepada seorang yang selalu membacanya sehingga orang itu diampunkan. Surah itu ialah Tabarakalladzi, rawahu Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat yang akan terus-menerus memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya sehinggalah orang itu diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi, rawahu Tirmizi. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat, telah dengar 3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah para sahabat, tarbiyah kita. Nabi umumnya suruh baca Quran, tapi ada surah-surah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi panduan pada kita untuk dijadikan amalan. Seperti mana kita dengar surah Tabarakalladzi, ada surah Alif Lam Mim Sajdah. Ini surah 2 surah yang Nabi baca sebelum tidur. Surah ni bagi kesan pada seorang yang baca. Tentu sekali baca dengan faham lah. Sebab Nabi bila kata baca ni semua faham belakang. Semua faham. Tak. Bukan baca tanpa memahami. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma ahnina wa rashida umurina. Allahumma inna nas'aluka as-salam fil qawli wal 'amali wan niyyati. Sambungnya suratul A'raf. Suratul A'raf. Kita baca daripada awal. Muka surat 151, suratul A'raf. Muka surat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Alhamdulillah, hadirin hadirat, surah Al-A'raf. Tajuk utama surah ni, perintah Allah SWT kepada Nabi supaya ikut sajalah, ikutlah seperti mana yang diwahyukan oleh Allah SWT. Tajuk Quran ada tajuk supaya perintah supaya ikut Quran. Ini keseluruhan surah Al-A'raf. Allah Ta'ala mulakan dengan Quran, Allah Ta'ala sudahi pun dengan Quran surah ni. Kalau kita nak tahu, tengok siap dia. Akhir surah ni ayat 203. Wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu law lajtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum. Katakanlah, aku hanya ikut apa yang diwahyukan oleh Tuhan, dan inilah kebenaran daripada Tuhan kamu, petunjuk rahmat kepada orang yang mana nak beriman. Jadi mula pun tentang Quran, akhir pun tentang Quran, yang mana maksud dia supaya ikut saja, supaya ittiba'. Sebab surah Al-An'am kita bagi tentang Allah, surah Al-A'raf, surah Maidah sebelum ni Allah Ta'ala perintah supaya sempurnakan segala perintah Allah. Apa kena sempurna? Sebab Allah SWT, kerana Allah, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan tentang dia dalam surah Al-An'am. Ini bagi surah Al-A'raf sekali lagi nak bagi tahu pada kita supaya ikut saja seperti mana yang Allah Ta'ala wahyukan. Ikut lagu mana? Ikut seperti mana? Tengok surah ni, Alif Lam Mim Sad. Huruf muqatti'ah datang, hanya Allah yang maha mengetahui, tapi kita boleh tengok daripada siap dia ni, ikut secara mana ikut wahyu, ikut seperti mana permulaan surah ni lah. Ikut Alif Lam Mim Sad.
ikut sebutir-sebutir. Sebuah kitab yang sangat agung yang kami turun kepada kamu. Janganlah kamu rasa sempit dada kamu untuk menyampaikan kebenaran, untuk tegakkan. Dalam litunzira bihi, ketika mana kamu nak menyampaikan bagi peringatan melalui Quran, dan juga wa dzikra lil mu'minin, bagi peringatan pada orang mukmin. Ittabi'u ma unzila, ikutlah apa yang diwahyukan kepada kamu. Ni semua ni Nabi dan para sahabat dan kita yang baca Quran. Ittabi'u ma, ikutlah kamu semua apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jangan kamu ikut selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia. Jangan kamu jadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kamu, pelindung kamu. Tapi Allah Taala qalilan ma tadhakkarun, sedikit saja yang dapat ambil pengajaran, tak ramai. Mudah cerita tentang kudrat dia. Wa kam min qaryatin ahlakna, berapa banyak negeri kami telah binasakan. Qaryah ni kalau bahasa Arab semasa dia panggil kampung, tapi dalam Quran dia panggil negeri, negara. Dia beza situ. Walau amana ahlul qura, kalulah mana-mana penduduk negeri, bukan kampung, negeri. Sini pun sama juga. Beza Madinah kalau dalam Quran kampung, luar Quran bandar, beza. Wa kam min qaryatin ahlakna, berapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun, telah datang pada mereka azab kami sama ada datang itu ketika mana pada waktu malam, ataupun aw hum qailun, ataupun ketika mana mereka duduk qailulah, tengah hari. Duduk rehat tengah hari. Dia datang tiba-tiba. Fama kana da'wahum iz ja'ahum, Allah Taala gambar kepada kita ni. Bila datang ajak Allah SWT, tidak ada yang keluar daripada mulut mereka, doa mereka. Bila datang azab kami, melainkan mereka kata inna kunna zalimin, kami telah buat zalim dah, kami mengaku silap dah. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin, kami pasti akan tanya. Allah Taala beritahu, kami pasti akan tanya orang yang mana diutus kepada mereka, itu rasul-rasul. Begitu juga kami akan tanya kaum-kaum yang diutus padanya rasul. Dua-dua ditanya. Rasul pun kena tanya, seperti mana akhir surah Al-An'am. Wa yauma yajma'u Allahu ar-rasul, hari mana Allah Taala kumpul semua rasul-rasul, Allah Taala tanya, apa jawapan kamu ni? Para rasul pun kena tanya, umat pun kena tanya. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin, kami akan cerita pada mereka dengan ilmu. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak pernah ghaib, kami tahu belakang. Dan kayu ukur pada hari akhirat, wal waznu yawma idzinil haq, wazan pada hari akhirat, timbangnya pada hari akhirat al-haq, kebenaran. Kebenaran ni apa? Quran. Kebenaran. Wabil haqqi anzalna wabil haqqi nazal, dengan penuh kebenaran kami turunkan. Apa dia Quran? Dia Quran turun untuk tegakkan kebenaran. Sebab tu ulama bagi tahu, betul kita sebelum balik menghadap Allah, kita tengok dulu kita Allah. Pastikan kita, keluarga kita ukur dengan kita Allah. Jangan kita ukur dengan kita, dengan rasa kita. Sebab dalam surah Zumar kita akan jumpa lepas ni, Allah Taala bagi tahu orang mau pergi akhirat kan. Bila pergi akhirat baru wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Ini bahaya. Pergi akhirat baru jelas. Wa badalahum, sudah jelas pada mereka ma lam yakunu, yang mana mereka tak suka. Oh, sepatut lagu ni, sepatut Allah Taala nak lagu ni. Allah setahun ni Allah Taala nak jadi orang ni. Dia ada buat andai dia sendiri. Tak. Mukmin lagu ni, soleh lagu ni. Sebab tu bahaya. Tak. Jadi Quran sebagai kayu pun. Ni Allah Taala bagi tahu ni, kita baca wal waznu, timbangnya pada hari tersebut al-haq, kebenaran daripada Allah SWT. Faman thaqulat mawazinuh, maka siapa dia timbangnya dia berat, maka faulaika humul muflihun, maka itulah orang yang mana akan berjaya. Man khaffat mawazinuh, siapa dia ringan timbangnya dia, timbangnya amal kebaikan dia ringan, tak ada, maka faulaika alladhina khasiru, itulah orang yang telah rugi. Tak ada, buat banyak tapi tak diterima, haba'an mansura kan, dalam surah Furqan juga. Datang bawa amalan, tapi amalan dia tu Allah Taala tak terima belakang. Haba'an mansura, Allah Taala tidak ada nilai sedikit pun.
Sebab apa? Sebab amalan tidak menepati yang Allah Ta'ala nak. Kiamat tak berlaku lagi, hisab tak berlaku. Tapi Allah Ta'ala sudah cerita dah. Dalam surah Furqan Allah Ta'ala cerita. Wa yaum ma ya'addu dhalimu ala yadihi. Bila tengok amalan dia tak terima, dia gigit tangan. Nak marah pada diri sendiri. Yaqulun, mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalulah aku masa tadinya benar-benar ikut Rasul. Ni je jawapan. Semua ahli neraka akan jawab apa dia bahawa mereka tak masuk syurga ni, bahawa mereka masuk neraka ni, kerana mereka ikut orang, tak ikut Nabi, tak ikut Rasul. Semua jawapan ahli neraka. Tak. Dari surah Furqan, ya, bila tengok amalan dia tidak diterima, datang buat amalan banyak, tapi Allah Ta'ala jadikan haba'an mansura. Maka gigit jari, gigit tangan. Maka dia kata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalulah aku masa tadi dulu jadikan Rasul sebagai ikutan. Kemudian Allah Ta'ala datang lagi ayat ucapan penyesalan, ya wailata laitani, kalulah aku lam attakhidh fulanan khalila. Kalulah aku tak baik dengan dia tu, aku nikah ikut dia. Bahaya. Sebab tu pastikan teman, sama ada kita ajak dia hampir dengan Rasul ataupun tak. Kalau kita nak baik dengan dia, menyebab kita baik dengan dia atau menyebabkan kita bertambah hampir dengan sunnah Nabi. Ni yang boleh. Kalau tidak, bahaya. Kalau tidak, kita dalam bahaya. Allah Ta'ala beritahu, orang yang mana ringan timbangan dia, itulah orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina, kerana mereka tetap perintah-perintah kami ni yazlimun, buat zalim. Tak ikut. Kemudian Allah Ta'ala beritahu isyarat pada orang Mekah. Surah Araf ni, hadirin hadirat, turun di Mekah. Surah ni. Seperti mana surah Al-An'am, selepas surah Yasin, surah ni kalau tak silap, ataupun selepas surah ni surah Yasin. Walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma. Sesungguhnya kami masa atas dunia dulu telah kukuhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini. Kami jadikan untuk mereka di atas muka bumi ini ada asbab kehidupan, hidup dengan tenang. Tapi qalilan ma tashkurun, sedikit sahaja yang bersyukur. Kemudian mula cerita semula asal kejadian kita. Dari surah Araf ni. Sekali lagi, kisah kejadian Nabi Adam, kisah berkenaan dengan malaikat. Walaqad khalaqnakum, sesungguhnya kami yang jadikan kamu. Allah Ta'ala bagi, kami yang bentukkan rupa paras kamu tu. Thumma qulna lil malaikah, kemudian kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah pada Nabi Adam. Malaikat semua fasajadu, semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk di kalangan orang yang sujud. Sujud selalu para malaikat. Ulang kisah malaikat ni supaya kita ambil iktibar. Dan Allah Ta'ala nak supaya kita ikut malaikat. Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Allah Ta'ala tanya iblis, apa yang menghalang kamu daripada kamu sujud bila aku perintahkan? Tengok Allah Ta'ala zahir, bila aku perintahkan. Tak. Takut iblis ni apa dia silap faham aku. Tak. Silap faham. Tak. Apa dia sujud pada Nabi Adam ni sujud pada makhluk. Tak boleh, dia sakak sebab dia ni hanya taat pada Allah SWT. Allah Ta'ala tanya, tak, apa yang menghalang kamu daripada sujud bila aku perintah? Tak, bila aku perintah. Mana sujud ni kerana perintah aku, sudah. Sebab tu kita kata maksud sujud malaikat pada Nabi Adam sujud ke apa? Ta'atan lillah, sujud kerana taat pada Allah. Bukan sujud hormat, bukan nak ta'wil ke tak? Saya datang kan sujud hormat. Kalau sujud hormat, tak apa. Lepas tu mula ajar anak murid sujud kepada guru. Apa ni? Tak syirik, apa sujud hormat? Sujud seperti mana malaikat sujud pada Nabi Adam, sujud hormat. Tak ada, tak boleh. Sujud hormat pun syirik juga. Tak boleh sujud pada makhluk, mana boleh sujud pada makhluk. Hormat ke, ibadat ke, tak boleh belakang. Sujud ni hanya pada Allah. Hanya pada Allah sujud. Tapi bila Allah Ta'ala perintah kan, sujud tu ta'atan lillah, sujud kerana taat pada Allah. Seperti mana kita sujud ke arah Kaabah. Apa sujud ke arah Kaabah? Ta'atan lillah. Bukan kerana kita hormat Kaabah tu. Bukan. Ada apa? Sebab tu Sayyidina Umar ke bila tengok cium Hajar Aswad ke tak? Kalau aku tidak tengok Nabi cium ni, aku tak akan cium. Cium tu kerana Nabi cium ni. Orang mukmin dia jelas. Ya, jelas. Allah Ta'ala tanya Iblis, apa yang menghalang kamu daripada sujud bila aku perintahkan? Besarkan perintah Allah SWT. Iblis jawab lagu mana ni Iblis?
Qala ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ni mana saya lebih baik ni, perintah kamu tak sesuai. Sebab apa suruh saya sujud pada saya lebih baik daripada dia, patut dia sujud pada kita. Mana ana khairum minhu ni maknanya perintah kamu tak sesuai. Khalaqtani min nar, kamu yang jadi aku daripada api, jadikan dia daripada tanah. Allah SWT bila dengar lagu tu, qala fahbit minha, keluar kamu daripada tempat ni. Fama yakunu laka, tidak boleh, tidak sepatutnya kamu anta takabbara fiha, takabbur di tempat ni. Pak hampir dengan Allah SWT. Fakhruj innaka minas, keluar daripada sini, sesungguhnya kamu termasuk di kalangan orang yang hina, orang yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, tengok Iblis. Iblis doa pada Allah SWT, ya Allah, tak bagilah tempoh pada aku sehingga hari hari dibangkitkan, hingga hari kiamat. Dalam keadaan gini Allah Ta'ala terima, sebab Allah Ta'ala rahim, rahmat dia mengatasi. Mana Iblis yang derhaka gini pun Allah Ta'ala terima doa dia. Kita nak putus asa ke mana? Qala innaka minal munzari, Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya kamu termasuk orang yang mana diberi tempoh. Kamu di antara makhluk yang mana diberi tempoh. Diberi tempoh. Mana mina ni sebahagian, mana ada lagi lah yang dilanjut ke usia apa? Kiamat. Para malaikat Jibril. Qala fa bima aghwaytani, Iblis bersumpah dengan Allah. Berkata Iblis, fa bima, dengan sebab kamu telah sesatkan saya ni Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan jatuhkan hamba kamu ni, manusia ni, daripada jalan kamu yang lurus. Itu janji Iblis ni. Aku akan halang mereka daripada jalan kamu yang lurus. Maknanya Iblis berjanji ni nak sesatkan orang dalam masjid, orang yang ngaji ni. Kalau tak ngaji tu, kalau sesat dah tu, tu memang bonus dia dah. Sebab tu kita kena rasa takut. Sebab tu jangan masuk ke pintu sama, pintu ujung. Orang soleh ni masuk ke pintu ni juga, tak setan masuk, lebih baik, rasa lebih baik daripada orang lain, rasa lebih baik daripada orang lain. Sebab tu kena banyak istighfar. Tak, kena banyak istighfar. Dengan sebab kamu telah sesatkan saya ya Allah, buat keputusan, tak, kamu telah tuliskan bahawa saya ni sesat, maka saya akan usaha sungguh-sungguh kepada mereka ni, untuk jauhkan mereka daripada jalan kamu yang lurus. Dengan cara lagu mana? Semmala'atiyannahum, saya akan datang untuk sesatkan mereka ni, depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Atas tak sebut, atas tak sebut, tengok. Atas tak sebut. Sebut depan, belakang, kiri, kanan. Sebab apa atas tak sebut? Sebab wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah, atas tu Allah SWT. Allah sini isyarat bahawa belah atas ni Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Asy'ariyah disikir dengan bahaya. Kita buat istilah, mudah kita puas hati dengan istilah kita buat, lepas tu mana-mana nas Quran sunnah ni canggah dengan istilah kita tak, kita jadi masalah. Ni bahaya. Tengok Iblis tak kata, tengok, aku akan datang manusia ni depan, belakang, kanan, kiri, atas tak sebut. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Supaya kamu dapati kebanyakan mereka ni tidak bersyukur. Ni usaha Iblis. Dalam surah Isra lagilah dia sebut, dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesatkan manusia. Qala khuruj minha madhuman madhura, Allah Taala bagi tahu, keluarlah kamu daripada tempat ni dalam keadaan hina, dalam keadaan madhuman, dalam keadaan hina, dalam keadaan madhura, dalam keadaan matrud. Madhuman ni makna ihtiqar, dalam keadaan hina. Madhur, dalam keadaan dihalau, dalam keadaan dihalau, madhura.
Allah Ta'ala bagi tahu, laman tabi'aka minhum, siapa-siapa ikut kamu di kalangan manusia ni, aku akan sumak pula ke dalam neraka Jahannam. Dia kamu sekali, semua sekali tu akan dimasukkan dalam neraka. Laman tabi'aka minhum, siapa-siapa yang ikut kamu di kalangan manusia, pasti Allah Ta'ala bagi tahu aku akan sumak dari neraka Jahannam belakang. Ni Allah Ta'ala buat putusan. Wa ya Adam uskun, cerita kisah Nabi Adam. Wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah kamu dan isteri kamu dalam syurga ni. Maka fakula min haitsu syi'tuma, makalah daripada syurga ni di mana saja kamu nak. Mana saja, boleh belakang. Cuma wala taqraba hadhi, kali Allah Taala jelaskan lagi, wala taqraba, janganlah kamu berdua hampiri pokok ni. Yang Allah Taala sebut pokok, setan akan ubah kata Allah. Kalau kamu hampir juga, fatakuna minadh-dhann, kamu berdua akan jadi orang zalim. Fawaswasalahum asy-syaitan, lalu setan pun datang ke waswas dia. Bila ni? Lama dah. Saya tahu dah tabiat Nabi Adam. Dia kaji dah kan dalam hadis Muslim. Dah iblis dia berani cagar dia neraka ni sebab dia tahu dah kelemahan kita. Dah. Sebab tu dia confident Nabi Adam tak ada bini lagi masa tu, Nabi Adam tak nikah lagi, tak ada anak lagi. Tapi tengok dia confident. Dah. Dia bagi tahu kalau Allah Taala lanjutkan usia dia sampai di kiamat, la ahtanikan dzurriyyatahu illa, aku akan sesatkan zuriat dia kecuali sedikit. Baru dia tahu dah kelemahan kita. Kelemahan apa dia? La yatamalak nafsah. Iblis bagi tahu, manusia ni makhluk yang tidak dapat kawal diri. Ni kita tak boleh nak kawal diri kan? Kawal diri. Boleh puasa betul nak kawal diri. Betul boleh puasa. Kalau orang Islam boleh kawal diri kan tak? Kata boleh pujuk orang Islam tak? Boleh puasa ni utuh ekonomi orang kafir. Utuh ekonomi orang kafir. Kita punya cukai rokok kan tak? Berapa bilion cukai rokok? Bilion cukai rokok ni. Kata bayar 5%. 5% cukai rokok ni. Huk halal, cukai huk halal aja. Dah. Berapa bilion? Dah. 5% tu. Pak kalau campur huk haram, dah. Huk haram pula. Maknanya kalau boleh puasa ni, kalau orang Islam boleh, kita boleh orang Islam boleh puasa ni berhenti kan tak? Sebulan yang berhenti dah, habis. Dia punya maintenance dia tinggi tu. Maintenance bayar gaji bulan bonus raya lagi. Dah. Lepas tu nak bayar pinjaman masing-masing, gapo-gapo, semua maintenance tinggi lah. Tak. Short sebulan ni jeng habis. Tak. Tapi baru kita tak boleh lagi. Orang Islam ni mulut dia pun dia tak boleh miliki. Ni qadiyah kita ni untuk bina umat ni, kita kena faham bahawa umat ni bukan tak sibuk berubah. Kita bukan kata umat ni tak sibuk berubah, kita kata apa kata sibuk berubah. Bukan dia tak sibuk berubah, dia tak boleh berubah lah. Nafsu dia sudah menguasai diri dia dah. Dia tak boleh berubah. Dia tak nak kawal. Lepas buka puasa tu kat lecah lalu, tak boleh. Tak boleh pahit mulut. Tak nak kawal dia. Dia kena nyala juga. Ni Islam ni agama dia boleh buat bina orang sampai tahap. Tengok sahabat, kita baca dah kisah bagaimana paharam rokok. Kes ni. Bila kita tahu sahabat ni baru kita tahu. Baru kita hebat. Kalau kita baca gitu saja kan tak. Faham tak? Mula-mula jangan hampir maya dulu. Tak bina arak. Arak ni tahap tinggi ni. Dia punya ketagihan dia tentu lebih hebat daripada rokok lagi. Bagaimana cara Nabi tarbiyah para sahabat? Hilal maknanya sebab tu Nabi tak kecek tentang keburukan arak, tak sibuk. Dak. Lagu mana nak ikat orang, lagu mana ni nak sekat, tak civilizing. Bukan Nabi kuasa Madinah kan? Tak civilizing arak. Tak kecek, Nabi tak kecek. Biar sahabat-sahabat duk bina arak. Tak, biar belakang. Tapi duk bina dah, jiwa sudah bina dah. Jiwa takluk dengan Allah SWT dah. Tunggu masa ya. Tak. Dari diri sahabat ketika duduk di tarbiyah, dakwah dijalankan, muzakarah ilmu, majlis ta'lim, semaya berjemaah, semua ayat Quran ni sudah membentuk jiwa sahabat lagu mana nak jadi hamba Allah. Bagaimana nak jadi hamba yang soleh. Mula ada soalan-soalan yang mari sahabat mari jumpa Ya Rasulullah, amalan apa Allah Taala paling suka? Amalan apa menyebabkan saya boleh selamat daripada neraka, boleh saya masuk syurga? Mula keadaan sudah begini ni. Bila turun je ayat, ayat akhir kita baca surah surah Maidah kan tak? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Turun je ayat tu diwaruahkan. Hari tu juga lerak semua habis. Baik. Hari tu toke-toke Yahudi, toke-toke Arab tu penimpalah habis dah lah. Tak ada apa dia nak minum ni. Banyak kita semua ni. Habis. Utuh lalu. Kita tak ada apa. Kita ada Quran, kita ada bulan Ramadan, kita ada.
Kalau di Indonesia boleh-boleh ngajar tafsir gini waktu datang berat tak kata apa. Tak, Ustaz D. Tak, Ustaz D. Kita kena ada saing kita ni. Ada bagi tahu kilas rokok kilas arak tu 5 km ke 10 km. Goda garai tadi tu. Kilas goda garai dia. Tak. Naik motor 5 km ke 10 km. Dia punya usaha tak tahu. Tak. Doktor kita ada pergi apa dia? Istimak untuk ekonomi, untuk kuat ke apa NGO Islam ni berkumpul bagaimana untuk kuat ke dak negara Islam, kuat ke ekonomi Islam, ada kecek ke dak? Ada kecek. Tempat meja apa dia? Meja untuk persidangan tu belakang tu dalam ngaikon apa ke dak? Semua ada tempat tak rokok belakang. Boleh kecek rokok datang yang belakang. Pas nak berubah lagu mana? Diri pun tak nak berubah lagi. Tak, situ gagal. Sebab tu doktor kita cadang bagi dia kecek mula-mula sekali ni. Bagaimana kita nak putuskan hubungan dengan rokok dulu. Belum nak kecek ekonomi, nak kecek apa-apa. Tu berat lagi. Berat lagi. Bila kecek nak baiki ekonomi daripada sistem riba kepada sistem tidak melibatkan riba ni, umat ni, seluruh umat ni kena bersedia untuk susah, untuk berlaku inflasi, untuk berlaku susah dari sudut ekonomi, untuk berlaku kena berlaku lagu tu. Untuk hidup sederhana, tak boleh dia nak dengan mewah lagu ni. Dia kena ada kefahaman itu dulu. Kalau tak ada, tu berat lagi. Asas gini tak ada lagi. Ni musuh kita, dia kenal kita ni. Sebab tu musuh ni, iblis ni, Allah Ta'ala bagi tahu ni lah musuh kita. Tengok Quran ke tak? Mula-mula sekali musuh apa dah? Set iblis ya ayuhan nas kulu min, wahai manusia makanlah malam-malam. Wala tattabi'u khutuwat innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikut jalan ke setan. Setan ni apa dia? Dia musuh kamu. Allah Ta'ala mula-mula kenal kan musuh kita setan. Setan mula-mula sekali iblis Kemudian akhirat pun, bila dibangkit di akhirat nanti kan dalam surah Yasin. Khitab pertama Allah Ta'ala pada manusia ke apa? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum. Bukankah aku dah bagi tahu pada kamu hai anak Adam, jangan ikut syaitan. Mu jadi lagu ni baik ikut syaitan. Bahawa dia musuh kamu. Musuh ni dia kenal kita. Tapi kita tak kenal dia. Tak. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dia lagu mana nak awal dia? Tak boleh nak awal dengan dia dengan perasaan kita. Tak. Dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW. Nabi telah hajadah. Nabi telah hajadah. Dia tahu kita ni makhluk yang mana tidak dapat kawan ni. Sebab tu dia bagi tahu. Dia janji depan Allah, aku akan sesak. Dia tahu manusia boleh dimanipulasi. Sebab tu amalan-amalan kita ni, semaya, puasa, zakat, haji ni belakang ni, semua amalan kita perhati dah, semua kawan diri belakang. Kalau kita tak potong makan, kita boleh makan. Ni mana ada orang? Tengok rumah kita tak ada orang. Tak, dalam peti kita tu ada orang, ada gabu, ada macam-macam. Tak ada makan ni, tak ada orang boleh masuk. Kita boleh makan. Apa kita tak makan? Puasa aja kita, takwa. Takwa pada Allah. Kerana takut pada Allah SWT. Takut pada Allah. Dapat kawan diri. Dapat kawan. Ini asah. Allah Ta'ala sedia dah untuk kita nak bangkit. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Adam jangan makan pokok ni. Ni bermula kelemahan Nabi Adam. Kelemahan manusia ni. Nabi Adam suruh pokok je, kita pokok banyak. Tak. Fala taqraba hadhihi. Jangan kamu hampir pokok ni. Kalau kamu hampir pokok ni kamu jadi orang zalim. Fawaswasalahum syaitan. Syaitan pun datang. Dia biar dia tahu dah manusia. Nabi Adam ni manusia. Dia lock dari syurga, lock terkesal dengan dunia. Hari-hari kecek di dunia. Tak, sedaknya dari syurga, sedaknya dari syurga kan. Habis. Tak. Allah Taala bagi tahu. Fawaswasalahum syaitan liyubdiyalahuma ma wuri'a anhuma min sawatihim. Allah Taala bagi tahu. Syaitan datang kepada Nabi Adam dengan Hawa. Liyubdiyalahuma, untuk menzahirkan apa yang ada pada mereka berdua tu, pada Nabi Adam dan pada Hawa. Ma wuri'a anhuma, apa yang disembunyikan daripada mereka berdua tu. Gapada min sawatihima, daripada sawatihima. Hak ni juga kita khilaf dengan tafsir jumhur. Min sawatihima diterjemah dengan aurat. Sawah ni kemaluan. Mana syaitan yang akan usaha untuk menzahirkan daripada Nabi Adam dan Hawa ni apa yang disembunyikan daripada mereka, daripada aurat mereka. Kita terima juga, bukan kita tak terima langsung, kita terima juga. Tapi sebenarnya sawah ni, sawatihima ni jamak bagi sawah. Maksud dia sebenar ke apa maksud sebenarnya? Dia bukan maksud sebenar aurat. Aurat dalam Quran ada dah aurat. Dalam Quran pun sebut aurat.
Dari Quran ada. Kalau Allah Taala nak bagi tahu aurat, Allah Taala sebut dah aurat. Sebab dalam Quran ada kata aurat. Munafik ke bila dia ajak berjihad kan, dia kata dia tak boleh berjihad. Sebab apa? Di rumah dia ada aurat. Mana perkataan aurat tu ada. Diguna dalam Quran. Diguna dalam Quran. Allah Taala guna. Tapi asal tahu. Kalau Allah Taala maksudkan aurat tu maknanya kemaluan, Allah Taala boleh guna sini. Tapi Allah Taala tak guna. Apatah lagi bila kita tengok masdar bagi sau'ah, dia bukan aurat. Tu dia sudut makna ya. Dari sudut makna yang dibuat ditakbir dengan ayat ya. Tapi kalau sudut perkataan dia bersendiri dia bukan makna aurat. Dia ke makna aurat. Dia sau'ah, dia masdar daripada sayyi'ah. Sayyi'ah ni benda-benda yang tidak molek. Sayyi'ah. Sayyi'ah, sayyi'atun. Sayyi'atun, sau'atun, sau'atun. Sau'ah ni apa dia? Sifat-sifat yang tidak molek. Dan setan, iblis memang tahu dah dalam diri Nabi ada, sebab tu dia tahu makhluk yang tidak dapat dikuasai, makhluk yang tidak dapat menguasai diri ni, makhluk yang mana mesti ada keburukan pada diri dia. Sebab tu ajib Nabi SAW kita tahu pada kita kan tak? Bersin ni Allah Taala suka bersin. Dia bersin baik untuk kita. Tapi Allah Taala tak suka daripada anak ada apa dia? Nguak. Dan Nabi kata bila kamu nak nguak kan tak? Nabi kata apa? Tahanlah diri kamu dengan suka mungkin. Nabi suruh tahan. Nabi suruh kita bila mari nak nguak kan tak? Kita tahan. Kalau kita tak boleh tahan, baru kita tutup dengan mulut kita. Tutup dengan mulut kita. Sebab apa? Sebab setan ni hiburan setan. Setan kalau tengok anak ada yang nguak tak? Ini bahagian lawak dia. Dia jadi dia sama-sama dia tengok. Apa? Sebab nguak ni alamat kita tak nak kawal diri kita. Dan macam-macam orang bahas hadis tu kan tak? Dia sudut kesihatan ke apa. Dan sebenarnya nguak ni zahir. Sifat kita tak nak kawal diri. Sifat kita tak boleh nak kawal diri. Tak boleh. Kita tak nak kawal ni. Sebab tu Nabi suruh kita kawal ni. Nabi suruh kita belajar. Dan agama ni dia dapat. Amalan agama sebenarnya untuk latih perkara ni. Jadi sau'ah ni sebenarnya apa ni? Sebenarnya keburukan yang ada pada manusia. Keburukan. Hal ini lebih sesuai kali. Dan termasuk keburukan juga, mendedahkan aurat ni keburukan juga. Amalan tak molek juga kan? Mendedahkan aurat. Sebab ni pun usaha setan dia akan usaha manusia ni sebab peringkat telanjang mendedahkan keburukan dia. Mana zahir dan batin. Tapi sebenarnya sau'ah ni apa dia? Sayyi'ah, benda-benda yang tidak molek. Maknanya setan ni Allah Taala bagi itu fawas. Setan akan datang ke waswas untuk supaya mereka berdua, Nabi Adam dengan Hawa ni, menzahirkan apa yang disembunyikan daripada mereka berdua. Apa dia? Sifat-sifat tak molek tu ada dari diri tu. Sifat apa tak molek ni? Derhaka pada perintah Allah, percaya pada musuh, langgar perintah Allah SWT. Langgar perintah Allah SWT. Ni sifat ni. Jadi waqala ma nahakuma. Jadi iblis kata ni waswas dia, ni cara dia bagaimana nak dedahkan keburukan Nabi Adam. Berkata iblis, ma nahakuma rabbukuma. Ni kedua. Ni kali kedua ni. Kali pertama dari surah Taha. Dalam surah Taha iblis ayat pada Nabi Adam selepas sekian lama, hal adulluka ala tentu dah mari berupa dengan orang molek kan. Boleh tak? Bab Allah Taala bagi iblis mari jumpa. Tak. Dan masa tu mana ada iblis lagi, mana ada apa dia? Kalau mana ada apa dia? Orang yang mana derhaka pada Allah SWT. Makhluk derhaka tak ada lagi. Ada iblis orang lah. Iblis tak sujud tu. Dia je. Mana Nabi Adam duduk dalam sana, semua orang molek-molek belakang. Tak ada orang jahat sikit apa. Termahaya juga manusia ni. Tak? Betul kan? Tak? Anak kan kalau tak biasa ada pengalaman duduk dengan orang molek-molek duduk ni tak? Orang duduk campur dengan orang lagu ni ke? Kena tipu kau orang. Tak, dia ingat orang jujur belakang, orang molek belakang. Dalam surah Taha, hal iblis mari jumpa Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld, maukah aku bagi tahu pada kamu satu pokok yang kekal. Tengok ya Allah, hal adulluka ala syajaratil khuld. Syajaratil khuld mudhaf ini, pokok yang mana mengekalkan kamu. Pokok yang boleh menyebabkan kamu kekal. Allah Taala kata pokok, dia ubah. Itu cara iblis dah, cara setan dah. Jadi agama kita, kalau ada orang mari buat ajak tambah daripada kita Allah, tambah daripada sunnah Nabi dah.
atau ajaran iblis belakang. Ajaran iblis untuk guru dia tambah aja. Mari nak dia ada kita kena faham. Nak dia sebenarnya jalan hidayah kita, jalan petunjuk kita kepada Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun mereka ikut Quran, dia ikut Nabi. Sahabat yang kata kita ikut sahabat sebab sahabat ikut Quran dan Nabi. Sahabat ni contoh orang biasa. Kalau kita kata Nabi itu Nabi, dah. Ni orang biasa. Orang bukan Nabi, tapi telah berjaya contohi kehidupan Nabi dalam kehidupan mereka. Sebab tu kita ambil kefahaman para sahabat ni. Sebab Allah Taala pucuk dalam Quran dah radhiyallahu ta'ala puas hati dengan mereka. Dia ada contoh. Kita faham ni asal usul agama kita mari daripada ni. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi kita ni, umat lain sesat lama dah. Tengok Nabi Musa kan tinggal Nabi Harun, Bani Israel pada Nabi Harun. Nak Bani Israel kena sesat ke siapa dia? Ke Samiri. Ya ada orang watak-watak dari Samiri ni, watak-watak manusia ni tak puas hati dengan ajaran Nabi Musa. Tak. Dia ikut Nabi Musa, tapi dalam kepala dia ni tak puas hati dengan ajaran Nabi Musa. Bila Nabi Musa tak ada, dia mula buat perangai lagu. Bila Nabi Musa tanya buat lagu tu, dia kata basartu malam ya busuru bih. Dalam qiraat lain basartu malam tabsuru bih. Dua qiraat. Samiri bila Nabi Musa tanya, "Apa mu ajar lagu ni, ajar semua anak lembu gini?" Samiri kata pada Musa, Aku lihat apa yang mereka tidak lihat. Mana dia kata pendapat dia molek lagi, ajaran lagu tu molek untuk dia. Dalam qiraat lain jelas lagi. Tak. Seperti bagi tahu pada Nabi Musa, aku nampak kamu tak nampak. Nabi Musa pun tak nampak. Mana kemahuk dia lagi? Mana pada pendapat Samiri ni dia paling kemah kali daripada Musa. Dia pasti dia follow Nabi Musa lama dah. Tak. Engkau ni ikut Nabi Musa, ke sebagai laut tengok semua mukjizat ada tu. Nabi Musa tinggal ya. Walaupun Nabi Harun ada, dia bijak lagi. Dia ada orang lagu. Dia mula ajaran dia nisbah pada Nabi Musa. Tak, dia buat anak lembu, dia kata pada Bani Israel, dia kata inilah Tuhan Musa. Musa lupa. Macam-macam. Maka Allah Taala bila letak dalam Quran tu, luar Quran ni akan ada watak lagu ni. Dia watak lagu ni ulama-ulama su ni, dia akan ajar benda yang mana Nabi tak ajar, benda yang mana Quran tak ajar. Dia akan tambah. Hok ajar pun dia akan tambah. Dia tak nak ajar orang lain, memang tak nak ajar orang lain dah, tapi yang mari tambah. Tak baca gini. Tak. Kalau selawat gini. Nabi ajar selawat gini, dia ajar selawat gini. Kalau zikir, Nabi ajar zikir, dia ajar zikir gini, dia ajar. Dia ada zikir dia ada selawat dia. Semaya dia. Tak. Dia ada semaya dia. Sebab tu kita kena tanya. Kalau tidak, kita kena perangkap. Tak. Dia ada semaya dia. Nabi ajar semaya lagu ni, dia ada semaya lagu ni. Dia ada jiwa lagu. Jiwa Samiri ni bagi. Dia jiwa Samiri, jiwa tidak puas hati dengan Quran, dia tidak puas hati dengan sunnah Nabi. Tak puas hati. Dan tokoh utama dia iblis. Tak diubah. Hal adulluka ala syajaratil khuld? Maukah aku tunjuk padamu satu pokok yang kalau makan kamu kekal? Mungkin nak kekal dalam syurga? Tengok, benda tu Nabi Adam nak. Nabi Adam dengan Hawa nak dia kita tu kan. Syurga ni mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tentu dah canggih dia lebih pada zaman kita ni. Syurga-syurga ni. Nah. Sehingga Allah SWT bagi tahu tak nak ayat pada kita hakikat sebenar. Sebab tak nak gambar dengan kata-kata pun nak gambar. Nabi SAW bila nak gambar ke syurga, Nabi gidah syurga. Tapi tak nak ayat. Sehingga Nabi kata, apa dia? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dia kata, syurga ni apa dia? Tidak pernah ada mata pernah melihat. Tidak pernah telinga pernah dengar. Dia tidak pernah ada gambaran syurga sebenar terlintas dalam hati manusia. Tak ada. Hebatnya syurga ni. Apa? Kita muah PPRT kau cah dah. Muah biasa gini tanah. Ni syurga tentu dah kesal jiwa manusia. Jadi iblis tahu. Dan iblis guna keadaan lagu ni apa yang ada pada Nabi ada, kelemahan yang ada pada Nabi ada. Maka dia tanya, bagi tahu mana, aku tunjuk pada kamu satu pokok yang dapat kamu kekal sini. Bila tunjuk, Nabi ada kata tak boleh pokok. Nabi ada kemah. Tak. Bila tunjuk pokok ni, Nabi ada kata tak boleh. Allah tak larang. Ini pokok larangnya ni. Kemah Nabi ada. Ni iblis mari pula ni kali kedua ni. Dia datang lagi dah. Tak. Mungkin nak kekal. Tak ada jalan lain dah nak kekal. Tak ada jalan dah. Ni dia bagi manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tuhan kamu tidak larang kamu berdua daripada pokok ni illa an takuna malakai atau takuna min al-khalin. Malaikat kamu akan jadi malaikat ataupun kamu jadi pemilik sini ataupun kamu akan jadi kekal sini.
boleh belakang. Sama ada malaikat, ada kata malaikat itu jadi malaikat. Memang sebab tengok malaikat ke? Betul, tengok malaikat terus. Nak jadi malaikat. Itu fitrah manusia. Nak jadi seperti mana para malaikat. Manusia ni semua dia kata orang lebih hebat daripada dia. Dia kata kesan. Nak. Ataupun nak memiliki syurga ni ataupun nak kekal dalam syurga ni. Jadi Iblis bagi tahu pada Nabi Adam. Tak ada cara lain dah. Tak. Tuhan kamu tidak lari kamu malaikat ni. Dia bagi tahu sebab. Kih lari ya, mak. Takut jadi kekal. Kalau makan jadi kekal. Tukar lagu tu pula perintah Allah, larangan Allah. Allah kata jangan makan. Dia Allah Taala tak bagi tahu apa tak boleh makan. Tu hikmah. Nak ujian. Tu ujian Allah Taala tak royak. Ni ujian para anbiya peringkat tinggi dia tak royak. Kita ni royak. Arak tak molek, buat juga. Riba tak molek. Tu juga semua. Tak. Tak molek dia sudah hakikat. Orang tahu belaka. Kuarasa pakar-pakar semua tahu sebenarnya. Tapi sebab enggak ada unsur boleh manipulasi, boleh ambil kesempatan, boleh apa ni manusia ni belaka. Jadi Iblis bagi tahu pada Nabi Adam, Allah tak nakih lari kamu makan pokok ni sebab kalau makan jadi kekal. Lepas tu tambah pula waqasamahuma, bersumpah pula. Inni lakum, sesungguhnya aku ni hanya nak bagi nasihat pada kamu. Kalau nak percaya mesti percaya ikutmu. Nak bersumpah dengan nama Allah. Boleh guna ayat ni pula ni. Gebah Nabi Adam. Fa azallahuma syaitan, fadallahuma bighurur. Iblis telah tunjuk pada Nabi Adam dengan penuh tipu daya. Lalu Nabi Adam makan pokok. Makan pokok. Tertipu. Langgar perintah Allah SWT. Allah Taala cerita ulas sekali lagi. Ingat. Sebab apa kisah ni mula-mula kan? Ittabi'u ma, ikut apa yang diwahyukan. Jangan jadi sunni. Allah Taala wahyu pada Nabi Adam kan jangan hampir pokok ni. Ni langgar. Alasan Allah Taala tak pandai. Ya Allah kita tak semua ke dia ni kacik kita, dia ni kacik. Dua-dua kan Allah Taala faham belakang kan? Dalil. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahumā sawātuhumā. Jadi bila Nabi Adam dengan Hawa makan pokok tu, badat lahumā, lalu jelaslah pada mereka berdua. Jelas ke apa dia ni? Sini dia kata jelas, jadi jelas nampak aurat. Aurat sini masa ni bukan isu lagi. Bukan isu. Tak. Nabi ada dengan bini dia. Nabi ada dengan bini dia. Isu ke apa aurat? Mana ada aurat? Bah kita tahu dia syariat zaman dulu telanjang ni tak ada apa. Nabi Musa mandi telanjang. Tak. Mandi pak orang ramai sekali yang meramah ke? Syariat dulu. Syariat kita tak boleh. Lelaki sama lelaki ada aurat. Tak. Jadi ni Nabi ada tak ada orang lain. Dia dengan bini dia aurat ke apa dia? Lepas tu kata dengan Iblis mereka, dia motu tu kita tak pakai baju dia nampak. Tak ada, dia bukan aurat. Badat lahuma, bila Nabi ada makan aja, jelas lalu. Muka orang cerdik ni. Nabi ada kita jangan letak awak macam kita. Tentu cerdik dia lebih tinggi lagi. Nah, jadi termakan tu kan. Bila makan tu kan, sedah lalu. Bila langgar perintah Allah sedah lalu. Tu sedah. Sedah ke apa? Badat lahuma, jelas pada mereka berdua ke apa dia? Sawātuhumā. Sawātuhumā ke apa dia? Kesilapan mereka. Betul ada jamak sini. Kalau aurat dia pakai jamak. Kalau aurat kan dia kena mari dengan musanna lah. Pakai musanna belakang tu kan. Badat lahumā bighurur falamma dhaqa, musanna juga. Badat lahumā, musanna juga. Sawā ni jamak. Sepatut sawātanihima. Tak. Kalau benar-benar dia pakai apa? Ni jamak ni. Baru jadi jamak pula aurat tu. Tak sesuai. Orang dua orang boleh jadi jamak. Tak boleh. Dari bahasa kalau kita terjemah lagu tu. Sebenarnya apa? Kalau sayyi'at tu memang keburukan zahir. Berapa Nabi ada langgar perintah Allah Taala tu? Paling kurang 3 je. Tak. Allah Taala kata jangan hampir, Nabi ada hampir. Allah Taala kata dah, ni musuh kamu ni. Tak. Jangan dengar dia, dengar juga. Tak dengar nasihat Allah, dengar nasihat musuh. Apa perkara Nabi ada buat? Tak. Nabi ada kata jangan terima. Allah Taala kata ni musuh kamu. Dia buat bukan macam musuh. Allah kata jangan hampir, dia hampir dengan kata musuh. Allah Taala kata jangan, dia langgar perintah Allah Taala. Musuh kata suruh, dia suruh. Mana apa perkara Nabi? Saya jelaslah pada Nabi ada dah bila makan baru jelaslah. Jelas ke apa? Keburukan yang dia telah buat ni. Pelanggaran perintah Allah SWT, kederhakaan dia pada Allah SWT. Jelas.
wa tafiqa, lalu cepat-cepat yakhsifani alaihima lalu cepat-cepat mereka berdua ni menyembunyikan ke atas diri mereka berdua daripada pohon-pohon daun-daun daripada pohon syurga. Sini sebab ada cepat-cepat ambil sembunyikan, dia kata bila makan tu jadi terdedah aurat. Tak ada. Dia sebenarnya cepat-cepat tu sebab apa? Sebab Nabi ada bila dia tahu dah kesilapan manusia, bila tahu dia buat silap, tambah-tambah kan. Sebelum ni dah guru besar, kalau kita kata budak sekolah dah masuk sekolah, dah lah kita budak baru masuk dah. Budak tak belah mana, ramai budak syirik, cikgu letak kita jadi ketua pelajar. Cik. Dah, semua orang samik belakang. Sekolah tu samik belakang kita. Tiba-tiba berigak isap rokok. Dari mana? Berigak benda tak molek dengan cikgu. Dah berigak. Cikgu kata, dah ni tak ada, kita lagi langgar. Dah. Dari mana perasaan? Malu. Manusia bila malu, tengok manusia malu bukan ni mana. Dia ni malu maknawi ni, bukan malu zahir ni. Ni malu jiwa ni. Malu ni lebih teruk lagi. Sebab tu dia tengok orang kena ikat rasuah, melakukan kesalahan tak? Tak kira gabar-gabar kan tak? Itu tu gabar dia. Itu muka. Mana tubuh itu tu. Nah, cara manusia ni paling memang sifat dia lagu tu dah. Kalau ada pak nus dia nak nus. Tak tepi umur. Faham dia? Ini sifat fitrah manusia dah. Bahaya kan Nabi ada ni disujuk oleh seluruh para malaikat sebelum ni. Jibril, Mikail, tiba-tiba tak ada 2-3 ada apa lekak. Kena kecek dia melanggar perintah Allah SWT. Maka tu engkau syirik, maka jelas Allah kita telah langgar perintah Allah Taala ni. Tak? Jadi bila langgar perintah Allah SWT tahu dah dia melakukan kesilapan. Berarti sembunyikan diri, tutup. Sifat manusia dah. Bila melakukan kesilapan dah dia rasa malu. Sebelum ni orang semua hormat kita, orang kata kita gini tak. Tiba-tiba kita melakukan kesilapan. Ini lebih sesuai. Ini sebenarnya malu. Ni bukan malu dia sudut terdedah aurat ni. Tak. Malu dari sudut kau, malu dari sudut jiwa. Sebab tu Nabi ada Allah Taala gambar wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Cuba menyembunyikan dia daripada daun-daun pokok syurga. Nusuk kan? Sifat orang melakukan kesilapan. Wa nadahuma rabbuhuma, tengok Allah Taala berseru lalu. Alam anhakuma antil, bukankah aku telah larang kamu daripada pokok tu? Wa aqul lakuma, aku telah bagi tahu pada kamu berdua bahawa syaitan ni musuh kamu. Tengok langgar perintah Allah SWT. Ni Allah Taala sebut dua ni, mana dua lagi kesilapan, jamuk jalan dah. Nah, Allah Taala kata jamuk. Dah. Pokok Allah Taala larang dah. Syaitan kata musuh dah. Perintah Allah dilanggar, suruh syaitan dibuat. Empat perkara. Jamuk. Jadi ni keadaan dia sebenar. Apa yang berlaku. Qala rabbana zalamna. Lalu Allah SWT ajar pada Nabi ada dalam surah Baqarah. Nabi ada bertaubat, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Lalu Allah Taala bagi ajar Nabi ada kalimah taubat. Ni kalimah taubat ni. Bukan Nabi ada diri, bukan cerita apa dia? Nabi ada menangis. Lepas tu tawassul dengan Nabi SAW, dengan jah Nabi kita SAW. Maka Allah Taala tanya tahu mana? Tu cerita tak betul. Tak. Cerita palsu. Tak, hadis palsu. Tak sah. Hadis palsu. Tak ada. Kedudukan Nabi kita mulia tu ada tempat dia ada. Ada tempat dia ada. Tak perlu cerita-cerita lagu tu untuk akad Nabi kita. Tak. Untuk akad Nabi. Dan tak perlu siapa bercanggah, tengok ni. Allah SWT bagi tahu dalam surah Baqarah, fatalaqa Adam min. Allah Taala terima daripada Nabi Adam telah terima daripada Allah SWT kalimah taubat. Kalimah mana ni? Kalimah ni. Dan Nabi tengok Nabi kita kan ajar kan kalimah ni, taubat ni. Tak ajar pada kita kalimah taubat Nabi Yunus. Qala rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami. Mereka berdua kata, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya kamu tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami, pasti kami termasuk di kalangan yang rugi. Ini kalimah yang mana Allah Taala sangat kenal. Sebab tu Sayyidul Istighfar pun lebih kurang ni Nabi ajar pada kita. Sayyidul Istighfar, Nabi ajar istighfar pada Abu Bakar pun gini, lebih kurang. Ini cara bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala habitu ba'dukum li ba'din an. Allah Taala berfirman, kamu semua ni keluar belakang daripada syurga ni. Ba'dukum li ba'din, sebahagian kamu pada sebahagian lain jadi musuh. Tak. Siapa ni ba'dukum ba'din ni? Mana kita dengan jin, kita dengan iblis ni tak musuh. Tak pernah baik. Tak. Sayyidina Umar bagi tahu ke tak?
Bila ular masuk dalam rumah kan, tak dia pesan pada dalam khutbah dia pada orang mukmin. Tak. Bila ular masuk dalam rumah kamu kan, kamu jangan gaduh katak dia. Tak, berambak dulu. Berambak dulu. Tak. Boleh jadi jin Islam. Mari tak? Mari. Tapi kalau tak lari juga, katak dah bunuh. Kalau jin sungguh tu jin kafir. Kita tak pernah berlaku gencatan senjata dengan dia. Tak pernah. Sejak kita istihar perang ni, sejak Allah Taala istihar ni bahawa kita dengan dia menjadi musuh kan, mana pernah berlaku gencatan senjata? Tak pernah. Kalau Islam tu dia kuat masing-masing. Masing-masing. Tak ada. Apatah lagi dakwah dak. Muka dakwah apa? Baiknya beberapa orang guna jin, tak apa jin kita jin Islam kan. Nak dakwah jin Islam. Boleh tak nak dakwah muka bagi tak ada IC ke dak. Muka tak nampak. Ni bahaya ni. Ni ustaz-ustaz biasa kena lagu ni. Tak, jin mari. Padahal syaitan mari. Tak. Ke jin Islam. Boleh tak nak mengaku kita tahu mana kita. Tak, kita tak nampak dia asli. Tapi moga Allah Taala bagi tahu dalam surah An-An'am ke tak. Manusia memang boleh ambil manfaat. Jin pakai ambil manfaat daripada kita. Memang boleh bina hubungan kita. Hak tak boleh nampak yang dia betul dia asal kita tak boleh nampak. Tapi dia menyerupai boleh nampak. Kalau menyerupai ular ke binatang ke anjing ke boleh kan? Boleh nampak. Dia menyerupai boleh. Kalau dia menyerupai orang boleh. Malaikat pun kita tengok. Allah Taala bagi tahu dalam ayat ni tak boleh nampak ni adalah bentuk dia asal. Kita tak boleh nampak seperti mana kita tak boleh nampak malaikat. Illa man syaa. Kecuali orang yang mana Allah Taala nak. Allah Taala nak boleh nampak kan? Tu kita boleh kata kamu malaikat kan? Aisyah nampak. Tak. Aisyah nampak. Aisyah tanya Rasul, siapa dia? Dahya. Tak, Dahya Kalbi. Rasul tanya, kamu nampak ke? Kata nampak macam apa? Macam Dahya. Tu Jibril. Jibril. Dan dia menyerupai orang, bukan jumpa asal dia. Tapi tu pun bukan semua orang nampak. Bukan semua orang nampak. Jadi ayat ni lah Sayyidina Umar bagi tahu Allah Taala telah istihadah. Tak, kita tak pernah berlaku gencatan senjata. Tak pernah berlaku gencatan senjata. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dia bagi kamu di atas muka bumi ni satu tempat, satu tempoh. Tak. Dia wa mata' kesenangan untuk satu tempoh. Qala fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Tak, di atas bumi ni kamu akan hidup, maka dalam bumi itu kamu akan dikuburkan. Kemudian daripada bumi ini juga kamu akan dikeluarkan nanti di akhirat nanti. Tak, di padang mahsyar nanti Allah Taala akan keluarkan. Di padang mahsyar. Ini hakikat kita. Ya Bani Adam. Kemudian nasihat. Ini nasihat anak Adam pula daripada Allah SWT kepada kita. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan. Sesungguhnya aku telah turun pada kamu pakaian untuk menyembunyikan sawatikum. Tengok, untuk menyembunyikan sawatikum. Apa dia ni? Keburukan-keburukan kamu. Dia warisah, dia untuk hias kamu. Dia apa dia pakai kat sini ni? Agama lah. Agama. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia mimpi kan, dia pakai baju labuh kan? Pakai baju labuh. Tak tanya Nabi kata apa dia? Dia kata din, agama. Dia kata agama. Dalam amalan agama paling baik sekali walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa lah paling molek sekali. Paling dzalika khair. Dzalika min ayatillah. Itulah ayat-ayat Allah. La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Dalam masa kita tak nak pakai hok ni pun Allah Taala ajar pada agama yang ajar kita tak aurat ni. Sebab tu kita agama. Tak, kita aurat ni. Siapa dia ajar? Agama ajar pada kita. Agama ajar pada kita. Cuma pakaian agama dia lebih comel lagi lah. Pakaian apa? Pakaian agama ni tengok dia hias kita kan tak? Cakap dengan molek. Ni pakaian kita. Tak, cakap dengan molek. Tak. Dengan akhlak-akhlak mulia ni pakaian agama. Pakaian agama. Pakaian ni dia akan menutupkan sifat kita hak tak molek ni. Tak, sifat deki, sifat gabuh ni. Ni Allah Taala bagi itu kami telah turun kan. Tak, qad anzalna, kami telah turun untuk kamu. Tak, pakaian. Itu agama. Tak, pakaian. Untuk baiki jiwa mazmumah kita ni. Deki, tamak, tak nak kawal diri, semua ni. Tak, sifat-sifat mazmumah ni. Tak, agama yang akan tarbiyah kita ni. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Janganlah siapa setan ni buat fitnah pada kamu. Seperti mana dia telah keluar kan. Tengok Allah Taala baki asal kita. Ini cara Allah Taala pujuk kita.
kita keturunan Nabi ada. Sebab tu boleh ngaku keturunan Nabi, kita tak ada masalah. Orang ngaku keturunan kita keturunan Nabi ke? Ada. Tak. Tapi tak ada makna kan? Tak ada makna. Tak. Yang penting Allah Taala tengok apa dah? Iman tak iman dan amal juga. Iman dan amal juga. Jangan siapa setan buat fitnah pada kamu seperti mana dia buat fitnah pada ibu bapa kamu. Yang mana mengeluarkan dia sebagaimana dia telah keluarkan ibu bapa kamu daripada syurga. Yang zi'anhuma libasan, dia telah pecah daripada mereka berdua, daripada ni libasahuma, pakaian mereka berdua, untuk memperlihatkan daripada mereka berdua apa? Keburukan mereka berdua. Allah Taala bagi tahu pada kita. Innahu yarakum, tapi memang kita bagi tahu, kita terima apa dia? Mana saya tak usul pecah baju kita ni dia sudut zahir pun. Memang. Tapi sebenarnya baju zahir pun agama juga. Tak, saya takkanlah dia zaman Nabi ni ketika mana surah ni diturun, kenapa sebut begini ni? Sebab tawah dia kena telanjang. Tawah dia kena telanjang. Tak orang jatuh sehari puan malam. Kalau zaman kita tak telanjang lagi. Berat zaman kita ni. Tengok, cabut belakang kan? Mana tak ada hubungan dengan Allah SWT pakai cabut kan? Tak, pak kita boleh tengok, pak kita. Makin kurang nilai agama ke tak? Makin cabut. Tak. Kalau pakai tudung dia pakai baju ketat tu. Dia jadi nak cabut. Tahu, setan ni jadi nak cabut semua. Pakai agama kita dari sudut amalan pun suruh cabut, pakai zahir pun suruh cabut belakang. Ni setan. Dia nak cabut. Innahu, kemudian Allah Taala bagi itu, ni musuh kita ni setan. Innahu yarakum huwa qabil. Dia dapat lihat kamu depan kamu min haitsu la taran, di mana kamu tidak dapat lihat mereka. Tidak dapat lihat mereka. Dan lihat dari bentuk asal dia. Kalau dia menyerupai memang dah tak boleh bina hubungnya. Sebab tu ustaz-ustaz bomo ke tak? Ni bahaya ni. Nak dakwah lah ni banyak benar ke ustaz-ustaz ke tak? Dakwah berapa? Orang mari berubah ke tak? Lepas tu mari tanya lepas tu, ustaz kan ustaz berapa ekor ada? Sakit pula, oh ya tak? Saya jumpa ustaz tu kata tak ada 8 ekor gini. Ustaz tu ayat 8 ekor. Lepas kita nak ayat awak cakap tak ada saya kabur. Ni kita tanya ustaz tu sendiri dah. Ustaz bagi orang duk kata dia boleh tengok tak? Kita duduk dengan dia, tanya dia sebut nama Allah Subhanahu Taala dah. Oh dia kata benar tak ustaz. Anda nak ayat lagu mana orang gitu berlaku dia kata. Tengok. Tak. Dia ngaku. Tak, muka kita sayang dia, kita tanya. Anta nampak sungguh? Tak. Oh dia kata tak, dia kata tak nampak. Dah anda nak ayat lagu mana dia kata. Semua ustaz nampak berlaku dia kata. Kalau dia tak nampak, tak bisa dia, tak laku dia. Sekali tanya 300. Kalau pergi rumah pula. Dia malu-aluhan. Dia ada malu-aluh benda-benda lagu ni. Payah dia tahu. Dia ada dah pesakit mari bulan ni dengan dia. Dia macam dengan dia ada macam-macam. Dia ada kesusahan dia tu. Menyebabkan dia tak boleh nak jujur. Dia tak boleh nak jujur. Bahaya. Kita nak tahu juga lagu mana tu, ada tahu berapa ekor, 9 ekor, 10 ekor lagu mana. Dia boleh tahu lagu mana. Ada zon sangkaan. Tak ada. Bahaya dia bina sangkaan tu. Lagu-lagu mana? Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Tapi kalau dia bina hubungan dengan jin, kontak mari masuk dalam tubuh tu memang ada lah. Itu memang ada. Jin ni ada lah. Kita tak ada gangguan jin ni memang ada. Tapi jin dia nak ganggu satu orang tu dia memang ada aku janji dah lah. Tak. Dia macam santau-santau ke apa kan, dia macam dengan sihir ni, dia macam dengan racun lah. Macam racun. Bagi mudarat dia. Racun ni benda zahir. Sihir ni racun batin. Hakikat sama ya. Yang bagi mudarat Allah. Yang bagi mudarat manfaat hanya Allah SWT. Seperti mana racun zahir tak bagi mudarat pada kita, tak boleh bagi manfaat pada kita. Begitu ya, batin pun tak boleh juga kan. Cuma bagaimana zahir tu nak boleh bagi mesti ada asbab dia tu, mesti ada orang tu mari letak kita racun ke apa. Ya begitu juga ni pun mesti ada orang juga. Mesti ada asbab dia. Kalau jin semata-mata jin mari nak tak
main nak santau kita, main nak sudi kita. Itu tak boleh tu. Kita ada pelindung dah. Mesti dia kena ada orang manusia juga kan. Mesti dia kena asbab daripada manusia tu sendiri juga kan. Kerjasama dengan jin tu bagi mudarat pada manusia. Tu pun dengan izin Allah juga boleh berlaku. Ya, tak senang juga. Allah SWT yang tu berlaku sebenarnya. Allah SWT yang tu berlaku. Allah tak bagi mudah-mudah. Tapi ni ayat ni Allah Taala bagi tahu hakikat. Hakikat. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Dia dapat lihat kamu depan-depan min haitsu la tarawna. Daripada sudut yang mana kamu tidak dapat lihat mereka. Dapat lihat mereka. Inna ja'alna asyayatin awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan ni awliya' lil ladzina la yu'minun. Tengok. Kami akan jadi syaitan-syaitan ni, jin-jin ni teman-teman bagi orang yang mana tidak beriman dengan Allah di hari akhirat. Memang dia kena terlibat dengan syirik juga. Terlibat dengan syirik juga. Sahih. Dia mesti ada sudut-sudut mana? Sudut-sudut mana? Dia orang lagu ni kena takwa pada Allah SWT. Dia nikmat ujian orang, nikmat baik dengan jin ni, dia sama nikmat dengan orang diuji dengan harta lah. Diuji dengan kedudukan, dia sama ya sebenarnya. Uji, ada orang diuji dengan harta, ada orang diuji dengan kedudukan, ada orang diuji dengan jin. Bukan dia tak boleh berlepas diri. Dia ada nikmat dia. Dia ada nikmat dia sendiri. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Allah Taala bagi tahu ni jin-jin ajar ni orang Mekah ni. Di antara amal orang Mekah ni hasil daripada amal-amal jin. Tak hubungan mereka dengan jin. Tak terlebar-terlebar mereka tak ada hubungan dengan jin. Seperti mana ahli sihir Yahudi kan, ada hubungan dengan jin. Mereka wa idza fa'alu, mereka bila melakukan perkara keji, mereka nisbahkan qalu wajadna 'alaiha aba. Kami dapat terlebar-terlebar kami ajar lagu ni. Dia wallahu amarna biha. Dia terlebar kami bagi tahu Allah nak lagu ni. Dia nisbah pada Allah ni. Nisbah pada Allah SWT. Ni bahaya ni. Tak. Sehingga lagu mana, amalan lagu mana? Di Mekah lah contoh kan. Di Mekah. Sampai tawah tu telanjang. Tawah telanjang. Sudah dah timur. Zaman Nabi SAW diutuskan tu dah. Orang lelaki dah tawah sehari. Masa musim haji ni. Bukan hari biasa. Masa musim haji. Dia bukan semua orang tawah ni, mana orang yang mana benar-benar jujur. Dia ada orang-orang dia ni. Syarat-syarat dia. Maka dia bila nak jujur, nak betul-betul ikhlas pada Allah SWT, oleh kerana pakaian ni kita telah banyak melakukan dosa, rasa cemar ke tak? Kalau nak tawah dengan pakaian kena pinjam dengan Quraisy. Kalau tak ada hubungan Quraisy ya, kena telanjang. Tak lebar Quraisy hajar pula lagu tu pula. Bah pinjam, bukan pinjam hajar, kena bayar. Agama dia jadi lagu tu. Jadi sumber ekonomi bagi sebahagian, jadi sesak. Jadi mereka bila benda tu sudah terima lagu tu, bila ditegur dia kata begini, kami dapat titik lebar-lebar kami aja. Dia Allah nak lagu ni nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul innallaha la ya'muru, katakanlah Allah Taala tidak suruh buat perkara fahsyat. Ni bayar surah ni diturunkan di Mekah. Nabi mula kritik dah ni. Sebab tu dakwah Nabi bukan cerita tentang Allah semata-mata, cerita buatlah ni tak betul ni. Tak, hak ni halal, hak ni haram. Ni dalam masyarakat tu. Tawah telanjang tak boleh. Tak, tawah telanjang tak boleh. Nak mula tu lebar-lebar muka marah tu. Tak, mana putih mata ni semua kita buat tak betul berlaku. Bukan semata-mata tauhid, semata-mata dakwah tentang supaya terima tauhid, mata-mata tidak. Qul innallah, katakanlah innallaha la ya'muru, Allah Taala tidak pernah menyuruh buat perkara keji lagu ni. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun, adakah kamu nak cakap guna nama Allah apa yang kamu tak tahu? Qul, apa dia perintah Allah Taala? Allah Taala hanya suruh buat perkara yang adil. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum. Tegakkan wajah kamu hanya pada Allah SWT bila berada di masjid, di Masjidil Haram tu, di Baitullah tu. Dia wad'uhu mukhlishina lahuddin, doa hanya pada Allah, dia tunduk hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kama bada'akum ta'udun, seperti mana kamu dimulakan, kamu akan dikembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fariqan hada, sebahagiannya mendapat petunjuk, sebahagiannya Allah Taala bagi tahu haqqa alaihimud dalalah, wajib ke atasnya sesat. Tengok, sesat ni wajib ni. Sebab apa? Sebab kewaras saya tak guna, pendengar saya tak guna, lawai pula, tak simikir langsung, wajib sesat lah. Tak, sekolah tak mari, baca tak, tak, wajib kan? Wajib gagal. Wajib gagal.
Cikgu ayat lagu tu, cikgu apa dia? Ijbar. Apa dia? Paksa kita sesat. Cikgu buat kita sesat. Tak, mana ada cikgu buat sesat? Awak ikhtiariah awak tak semai sekolah. Betul Allah Taala guna perkataan-perkataan lagu ni. Fariqan hada, satu golongan dapat petunjuk, satu golongan pasti ke atasnya kesesatan. Sebab apa? Innahum muttakhadhu syayatin awliya, orang yang mana jadikan syaitan sebagai teman dia selain daripada Allah, orang ni pasti akan sesat. Tapi wa yahsabuna annahum muhtadun. Tengok ni bahaya tu. Dia menyangka bahawa dia berada di atas petunjuk. Ni Allah Taala hiyah lagu tu. Tak hiyah lagu tu. Dunia tempat ujian. Tak. Dunia tempat. Allah Taala bagi tahu dalam ayat surah Al-An'am kira setiap umat, setiap orang ni Allah Taala hiyah belaka. Orang mukmin Allah Taala hiyah cara mukmin. Orang fasik, tak, orang ahli maksiat Allah Taala hiyah cara maksiat. Tak apa lepas ni kita boleh taubat. Tak apa lepas ni kita taubat. Ni kalau kita tak. Anak muda kita bila nak maya nanti nikah Ustaz. Allah Taala hiyah. Dia ada hiyah cara dia. Tak. Kita kalau nak amal ikhlas Ustaz. Kalau maya patut tak maya, kita tak si munafik lagu tu. Nanti nak berubah sungguh. Kita berubah banyak kali dah. Berubah maya 2-3 hari patut tak maya pula. Kita maya dak zuhur asar patut tak maya pula isyak gitu. Jadi suruh macam munafik. Jadi tunggu dulu keadaan tu. Bahaya. Dihias je. Bahaya dah gitu. Ya semua molek. Dia jadi biasanya orang lagu tu dah dia jadi molek bab lain. Orang tua molek, beradab molek jadi. Orang maya pe pula tak. Jadi bongoh, jadi backing. Jadi lagu tu. Sebab biasanya orang tak semaya ni saya tak ganggu dah dia. Tu jadi sebab tu kadang-kadang orang hari dah. Orang tak semaya ber molek akhlak dia. Kecek molek tu jumpa orang tak semaya ke tak? Tu kecek dengan dia. Kadang-kadang kita pun Allah. Ju dia ni. Tak kita. Kita suruh dia ju. Tak. Ni talbis iblis. Saya terhias dia dengan kadang lagu tu. Gua saya terpega tu. Tak perlu dah dia sendiri pun saya dah benar. Sebab tu kalau suami isteri dua-dua tak semaya dah ameh lalu. Ameh. Dak bangun subuh pukul 10. Lepas tu kita sekolah. Dak balik Purwo. Ameh tak ada. Tenang rumah tangga. Lepas tu kak lagi patah pula. Ameh. Bahagia. Terus so semaya tak semaya. So semaya so tak jaga semaya. Pergi lalu. Panah lalu. Tak. Panah jadi. Sebab saya tak akan ganggu. Ni saya tak ganggu. Saya tak payah dah molek dah ni. Saya ganggu. Ni Allah Taala bagi tahu qanun ni. Mereka yang mana jadikan syaitan sebagai teman dia dah tak ikut wahyu Allah Subhanahu tak ikut dia dah. Wa yahsabun annahum muhtadun. Dia menyangka bahawa dia berada di atas petunjuk. Atas petunjuk. Sebab tu kita nak pergi konsep dia, kita ajak dia yang marah. Bukan dia marah, syaitan dia marah. Sebab tu kita faham, dai dia kena faham lagu tu. Adik-adik kita kan. Tak, bila kita mula tegur dia dah nyetak. Tak, bukan dia nyetak dah. Dia kata macam-macam, sebab tu kita kena sabar. Sebab syaitan dia lama dah pegang dia. Tiba-tiba kita kira ayat dia lagu. Tak, syaitan muka usaha satu orang tu balik dengan Allah SWT dari ada syirik mula, tak ada syirik pun buat dosa besar. Tak boleh buat dosa besar pun. Tak, lagu-lagu mana tak selepas lagu mana. Ya Bani Adam, tengok Allah Taala khitab lagi. Wahai Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, tak, bila kamu nak sembahyang. Ni bila nak sembahyang mana ni? Ni ayat ni turun ni berkenaan dengan gambar Masjidil Haram ya. Nak Kaabah bila nak pergi tawaf nak pergi situ. Maka Allah Taala perintahkan khusus zinat. Ambillah, gunalah pakaian. Tak, setiap kali kamu nak masuk masjid. Sebab apa? Sebab dia tu telanjang. Dan ini Allah Taala khitab. Khusus zinatakum inda kulli masjidin. Inda kulli masjidin. Daripada sini kita boleh faham hadis Nabi kan bukan miswak kan. Tak. Kalau boleh, kalau Nabi bagi tahu kalaulah aku tidak menyusahkan umat aku ni, aku akan nak perintahkan supaya mereka bermiswak setiap kali sembahyang. Inda fi kulli solah. Tak. Inda fi kulli. Nabi guna inda ni. Sebab tu sebahagian tu dah kita boleh tengok ke tak? Orang kita ke? Tak. Masa nak qamat tu dia pun ambil waktu kaji sugi dia. Sebab dia faham masa nak sembahyang sugi. Itu ialah ada orang faham lagu tu. Tapi sebenarnya tidak. Inda ni bukan maksudnya setiap kali nak sembahyang tu. Tak. Bukan semua dia kata atas indah tu. Indah tu maksudnya ketika tu. Ketika nak semaya tu Nabi kata tu. Nabi nak lagu tu. Tak. Tidak. Dia bukan masa nak semaya tu. Walaupun Nabi sebut semaya. Dia tengok sebuah ayat ni indah kulli masjid ni. Allah kata wahai anak ada, ambillah pakaian kamu indah kulli masjid ni. Maksudnya dalam masjid baru pakai baju. Baru pakai baju.
Dah. Rumah lagi ni. Duduk rumah lagi. Daripada rumah lagi pakai baju dah. Bila kita nak pergi masjid, maka buat apa? Begitu juga bila kita nak semaya. Bila kita nak semaya, sugilah. Sugi. Tak. Sugi. Tuan nak buh gigi ke nak sugi ke tu terpulang. Tak. Terpulang. Tapi pada pandangan anak, tak. Sugi ke buh gigi. Dia kadang-kadang kita nak guna sugi sepuluh Nabi ke tak? Kita kena makan sepuluh Nabi. Tak, makan sepuluh Nabi. Tak. Dia kan tak saya guna buh gigi, tak saya guna ubat gigi, nak guna sugi lah. Betul-betul. Dia tu makan sepuluh kita, makan peta, makan jering. Tak, mulut bang, mana boleh kan? Tak. Patut tu kalau makan benda lagu tu kena pergi apa, 2 bulan sekali kena pergi cuci. Tak. Kalau nak guna sugi sungguh macam makan macam Nabi. Tengok makanan Nabi, makanan lagu mana? Pandai dengan sugi. Tak, kita makan coklat lagi, makan gotu lagi, makan goni lagi, makan gigi kagak. Mana guna sugi? Bah mula heran, dak apa nak guna sugi, ada gigi, dak celah-celah rongok habis. Dan dia kena tengok juga keadaan kita. Apatah lagi bila nak melibatkan sebab miswak ni anda pun mana kena guna dua-dua. Guna buh gigi dan guna miswak. Sebab apa hadis bukan miswak ni kan dia berkait dengan fadilat. Kita tak berani nak kata buh gigi ni ada fadilat sama dengan sugi. Sebab Nabi bagi tahu kan tak? Hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, satu orang bila bangun tidur, kemudian dia miswak gigi, dia miswak. Bila dia semaya kan, malaikat akan duduk hampir dengan dia. Tak. Kita nak kata buh gigi ni kalau kait dengan fadilat ni kita tak berani. Tak, kita baik kita kekah asal. Waktu pasti dah. Kita pasti dah. Tapi untuk penjagaan gigi tu dengan cara pemakanan zaman kita ni baik buh gigi lah daripada sugi. Tak. Tapi kalau kita nak gitu juga, kita kena ubah cara kehidupan kita makan seperti mana Nabi makan. Tak. Nabi ni 2 kali sehari makan tu beda dah. Tak. Pas kita makan tak, pagi saja 3 kali dah. Tak makan kopeh-kopeh pula. Tak boleh. Tak sama. Sebab tu natijah pun jadi tak sama, sebab tu kita jadi heran. Tapi kita nak bagi tahu ni hadis tak, mana inda kulli solah ni maksudnya bukan ketika mana nak sembahyang. Tak, bukan lagu tu. Tak. Mana daripada rumah lagi kita sudah. Supaya baik tahajud kan. Hadis kita baca ni tak. Bila satu orang itu bangun, kemudian dia miswak dulu, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia sembahyang. Maka malaikat akan hampir dengan dia. Tengok tu. Bukan masa nak sembahyang tadi. Masa tu, masa nak ambil wuduk tu. Jadi masa miswak ni masa nak ambil wuduk lah. Masa nak ambil wuduk tak nak sembahyang, masa tu miswak. Masa tu tempat dia sesuai. Sesuai tempat dia. Kita nak bahas tentang indah tadilah, kalau orang mari indah tu kan. Kan dia memang dia masalah indah. Ni tengok indah ni tak ada ulama faham lagu tu, terjemah pun tak faham lagu tu. Tak. Wahai anak Adam, khususiatun. Ambillah perhiasan kamu, ambil perhiasan masuk kamu. Tutup aurat kamu. Pakai pakaian kamu bila nak pergi masjid, bila nak tawaf, bila nak apa. Sebab masa ni ketika malaikat turunkan orang telanjang. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan melampau. Allah Taala tidak suka pada orang yang melampau. Qul man harrama zinatallah. Tanya wahai man harrama zinatallah allati. Siapa dia mengharamkan dan perhiasan yang Allah Taala bagi pada hamba dia. Dan kebaikan yang Allah Taala bagi pada hamba dia. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Semua ni dak tayyibat, rezeki yang molek ni Allah Taala bagi pada orang mukmin pada kehidupan dunia ni. Khalisatan yaumal qiyamah, khususnya pada hari akhirat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, hukum-hukum kami supaya mereka dapat mengetahui. Qul, katakanlah Allah Taala haram ni lagu mana? Rabbil fa. Tuhan aku hanya haramkan al-fawahish. Semua perkara-perkara kecil. Fawahish ni semua kaitan yang berkait dengan seks, kait-kait percakapan lucah, perbuatan lucah, tindakan lucah, dan benda-benda lucah semua ni fawahish belakang, benda keji, benda yang menjatuhkan maruah, sama ada zahir ataupun batin. Wal ismi, dan Allah SWT haramkan perkara yang berkaitan dengan dosa, perkara yang berkaitan dengan baghi, zalim, bighairil haq. Wa an tusyriku billah, perkara yang berkaitan dengan syirik dengan Allah SWT yang Allah Taala tidak turunkan bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dia kamu kecek guna nama Allah tanpa benda yang mana kamu tidak tahu. Tak tahu benda tu mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likulli ummatin ajal, setiap umat ni
ada tempoh ajal dia. Setiap umat, setiap orang ada tempoh ajal dia, setiap bangsa pun ada tempoh ajal dia. Islam pun ada tempoh ajal dia. Tengok semua kan ada kan Allah Taala buat naik jatuh kan, ada tempoh ni, tamadun dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a. Bila sampai tempoh ajal mereka, Allah Taala tidak akan pelewatkan sedikit pun, dia juga tidak akan ke depan kan, tidak akan lanjutkan walaupun sedikit. Ya bani Adam, wahai anak Adam, imma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai anak Adam, sekiranya datang pada kamu rasul daripada kamu sendiri, cerita pada kamu tentang ayat aku dengan benar, dengan jelas. Maka famanittaqa, siapa dia bertakwa, dia baiki, maka dia tak perlu takut lagi, tak perlu bimbang, tak perlu bersedih lagi. Walladzina kadzabu biayatina, orang yang mana mendustai ayat kami kemudian sombong, ulaika ashabun nar, itulah pemilik neraka, hum fiha khalidun. Faman adlamu mimman iftara, siapa yang lebih zalim, lebih daripada orang yang mana reka sesuatu guna nama Allah secara dusta, ataupun yang kedua, bila benda sesuatu benar-benar mari daripada Allah dia tolak. Dua-dua ni orang yang paling zalim sekali. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, itulah orang yang akan dapat bahagian mereka daripada ketentuan daripada kitab Allah Subhanahu taala. Hatta idza ja'atum rusuluna, sehingga datang pada mereka malaikat-malaikat kami untuk mewafatkan, untuk mematikan mereka. Maka ketika itu, maka bila ditanya aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana kamu sembah selain daripada Allah tu, maka mereka akan jawab dallu anna, tak ada dah ya Allah. Dan wasyahidu ala, dan mereka bersaksi ke atas diri mereka sendiri bahawa mereka ni kafir pada Allah Subhanahu taala. Maka pergi akhirat, tengok qala dukhulu fi sekarang ni Allah Taala bawa udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal. Sekarang silakan masuk bersama dengan umat-umat yang mana sebelum kamu di kalangan manusia dan jin ni, duduk dalam api neraka belaka. Kullama dakhalat ummatun lana ukhtaha. Setiap kali mana-mana umat masuk, umat dulu akan caci. Hatta idza daraku fiha jam, sehingga bila mereka semua berjumpa sekali, wa qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah dak masuk dulu ataupun berkatalah pengikut kepada pemimpin mereka, Rabbana haula, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah sesatkan kami. Tengok kan lagi Allah Taala gambar kan. Tak, manusia masuk neraka ni kerana manusia. Apabila bahaya ni, orang ni bahaya. Orang ramai-ramai ni. Tak. Padahal kalau tanya orang ramai ni boleh percaya ke tak? Jawab kan, tak boleh percaya. Tak. Kita duduk londai ke tak? Kita jadi teriman ke tak? Tak. Perubahan tak boleh buat apa? Takut orang ramai-ramai. Takut orang ramai-ramai. Siapa dia orang ramai-ramai? Tak tahu apa dia orang ramai-ramai. Tapi takut kan? Tak. Kalau kita kata masjid kita ni kita ada duit tak? 200,000. Contohlah. Tak. Kita mana-mana anak mungkin kita ada masalah kewangan, mari pinjam dengan masjid 5,000 sehari nak pergi. AJK kita mula baik tak boleh percaya orang ramai ni. Dia kata tak boleh percaya orang ramai, tapi kena ikut orang ramai. Dia kata tak boleh percaya orang ramai ni, tapi dia kata kena ikut orang ramai. Orang tak boleh berbuat sebab orang ramai. Dia macam muga juga, muga Kelantan. Tak, muga orang ni macam muga. Tapi betul lah tengok Quran ni. Sebab tu kita Allah Taala mula Al-Fatihah kan, alhamdulillah rabbil alamin, akhi an-nas, akhi manusia. Ada surah muga manusia. Bukan saja Allah letak nama surah. Tak. Mana Allah nak bagi tahu yang menghalau orang daripada taat pada Allah ni apa manusia. Tengok ni. Bila masuk dalam neraka pun. Masa tu kan nak marah. Maka berkata pengikut pada orang yang mana penyebab dia masuk neraka, Rabbana, wahai Tuhan kami, haula, ni mereka ni, adalluna, mereka lah yang kami sesat ni. Kami sebab dia. Sebab orang. Sebab tu kita setiap orang ni kita tanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Tanya. Agama mudah ya. Tanya. Tak. Nak buat amalan ke bertanya Nabi buat lagu mana. Tak. Kalau Nabi tak ada buat, mula fikir. Sahabat ada buat ada. Abu Bakar ada buat ada. Umar ada buat. Uthman ada buat ada. Semua sahabat-sahabat. Kalau demo ni tak ada buat kan, nak pergi lagi kat dia tanya Imam Syafi'i ada buat tak lagu ni. Bukan tanya orang mazhab Syafi'i, tanya Imam Syafi'i buat kan tak? Imam Syafi'i sendiri buat ada. Tak, Imam Syafi'i buat kan tak? Kalau tak buat kan, bos kat tu sudah. Kalau kita buat juga kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Ni tengok ni, haula, wahai Tuhan kami, mereka lah yang menyesatkan kami ni. Fa'atihim azaban ti'fa minan nar. Ya Allah, timpalah kepada mereka azab berlipat kali ganda. Allah Taala kata apa? Likulin ti'fa. Setiap orang ni kena katak belaka, berlipat kali ganda belaka. Walakin la ta'lamu, tapi kamu tak tahu. Tak ada. Tak ada buat apa dah. Wa qalat ulahum li ukhram, berkata pemimpin pula kepada pengikut pula, fama kana lakum alaina mimma. Apa yang suruh kata kami mu lebih ke apa dia? Tengok. Fama kana lakum alaina, kamu yang suruh kami kena azab berlipat kali ganda ni, mu lebih ke apa daripada kami ni? Tak ada. Dia balas gitu kan. Mana semua atas dunia, semua ada balik akhirat semua. Neraka. Betul, neraka ni surah-surah akhir. Allah, neraka ni
Dia ada neraka luar, masuk neraka. Dia ada neraka, dah lah. Memang tempat luar. Tapi satu orang tu Allah Taala gambar dia neraka ke tak. Kena masuk dalam letung spik. Duduk dalam letung kena tutup bolok, asap penuh bolok kan. Bayar. Ni akhirat. Ini kadang-kadang yang menakutkan. Tak bayar. Dah lah kena ikat dah. Dalam api belakang pula, tok dalam letung kena tutup rapat pula. Lemah lagi, panas lagi. Tak, subhan. Allah Taala tahu lagu mana nak azab hamba. Memang Allah Taala azab parah semua. Sebab tu kulit ahli neraka ni 3 hari perjalanan. Kulit saja 3 hari perjalanan dalam Muslim. Bawa dia nak kata parah kan. Lalu apa semut mana puas hati kata semut. Tengok semut, kecil apa semut kan. Tak puas hati. Penyek mampu dah. Tak boleh. Dia nak kata parah. Tak, Allah nak besar kan. Tak. Dia puas hati. Memang dia sediakan khusus untuk azab semua perkara. Ni Allah Taala bagi tahu. Berkata pemimpin kepada pengikut, tak, kamu lebih ke apa supaya kami ditimpa azab berkali ganda ni. Fadhukul adab bima kuntum. Sekali rasalah azab dengan sebab perbuatan kamu juga ni. Setiap orang ni sebenarnya cuma dia jadi alasan. Dia buat alasan. Innal ladzina kadzdzabu bi ayati, orang yang mana mendustai ayat kami, perintah-perintah kami, dia sombong, tak seikut. Jadi tak seikut, tak tahu gitu. Tak apa tak seikut perintah Allah, apa tak seikut sunnah Nabi. Tak seikut. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Ni Allah Taala ni peringkat ni syiriklah. Tak. Orang yang mana dusta ayat Allah, tak terima, patu sombong dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka padanya pintu langit. Masa mati tu nyawa tak naik dalam langit. Pintu langit tak terbuka dah. Wala yadkhuluna al-jannah, orang lagu ni tidak akan masuk syurga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sehinggalah unta ni dapat masuk dalam lubang jarum. Tanpa besar, tanpa kecil. Bukan kata boleh Allah Taala besar lubang jarum, kecil unta. Tak. Ni uslub dalam bahasa Arab, dan uslub mustahil. Allah Taala bagi tahu mustahil. Orang yang mana mati dalam keadaan mendustai ayat Allah, perintah Allah, kemudian sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang lagu ni Allah Taala bagi tidak akan masuk syurga sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Bila unta boleh masuk dalam lubang jarum? Tak kira mustahil. Wa kadzalika nazil. Demikianlah kami akan balas orang mujrimin. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Tengok bagi mereka dalam jahannam apa dia? Mihadun wa min fawqihim ghawash. Dalam neraka jahannam tempat tinggal mereka, dari atas mereka tu ada tutupan pula. Tutupan daripada api belaka, tempat bawah pun api, atas pun api juga. Wa kadzalika nazil. Demikianlah kami balas orang yang zalim. Walladzina amanu wa amilus salih. Ada pun yang beriman dan beramal soleh, kami jamin Allah Taala bagi. Nak beriman secara mana, nak amal soleh secara mana, la nukallifu nafsan illa, kami tidak akan bebankan mana-mana jiwa melainkan ikut kadar kemampuan dia. Ulaika ashabul jannah, itulah pemilik syurga. Lahum fiha khalid, mereka kekal dalam itu. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami telah cabut daripada dada mereka min ghillin, sifat ghil, sifat tak puas hati, sifat deki, sifat sakit hati, semua tak ada. Allah Taala buat belaka. Sifat hiqdin, sifat dirnin, sifat apa? Sifat deki, semua buat. Ahli syurga tak ada dah benda tu. Dan mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka ucap alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, dan segala ni milik Allah belaka yang telah bagi pada kami hidayah. Kalaulah tidak kerana Allah Taala bagi hidayah, nescaya kita tidak akan dapat hidayah. Walaqad ja'at rusul rabbina bil haqq, telah datang kepada kami rasul-rasul kami dengan bawa kebenaran. Wa nudu antilkumul jannah, dan ketika itu mereka diseru, itulah syurga kamu, uristumuha, kami wariskan untuk kamu dengan sebab kerana amalan kamu. Tengok, wana ada ashabul jannah, ni perbualan ahli syurga pula. Allah Taala rakyat dalam surah ni, wana ada ashabul jannah ashaban nar, ahli syurga akan panggil ahli neraka. Akhirat nanti Allah Taala bagi tahu dalam Quran, ahli syurga boleh pergi neraka, ahli neraka tak boleh pergi syurga. Boleh tengok dalam neraka, boleh tengok patak neraka boleh. Tak. Ahli neraka Allah Taala gambarkan. Sebab tu kita perlu ayat-ayat lagu ni. Tak. Banyak surah cerita lagu ni. Tak, bukan surah ni ya. Allah Taala gambarkan. Ahli syurga kerja dia buah. Itu bab buah kita sebenarnya. Buah ahli syurga. Dia tanya-tanya, lagu mana dulu? Satu nikmat yang sangat besar. Tak. Dalam perbualan dia, tak. Di antara perbualan dia kan, aku ada saing dulu. Tak. Tapi dia tak percaya akhirat. Lagu mana dia? Tak tahu lagu mana. Kita tengok. Fattala'a. Lalu mereka kita tengok. Maka mereka dapat tidur fasawaul jahim, duduk dalam patak neraka. Sini Allah Taala gambarkan. Wa nada ashabul jannah. Ini rombongnya lagi.
Ahli syurga panggil ahli neraka. Gapo dia? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami dapati apa yang Allah Taala janji pada kami semua benar belaka. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu dapati apa yang Allah Taala janji pada kamu benar? Kata gitu. Qalu na'am. Ahli neraka jawab pendek. Ya. Jawab. Tak. Mana sedih lewat gapo? Fa adzana muadzinun bainahum. Maka di azan di i'lan di antara mereka tu, di antara ahli syurga neraka tu bunyi i'lan bahawa anak Allah pada orang zalim. Anak Allah pada orang zalim. Orang mana? Orang yang mana menghalang daripada jalan Allah. Lepas tu cari jalan bagaimana untuk ganggu jalan Allah SWT biar jadi tak betul, biar nampak tak betul, biar sunnah ni, usaha ni biar jadi nampak tak betul. Wahum bil akhirati kafirun. Dan mereka sebenarnya pada hakikatnya tidak yakin dengan akhirat, kufur dengan akhirat. Wa bainahuma hijab. Dan di antara ahli syurga dengan ahli neraka ni ada hijab sebenarnya, ada hijab. Allah beritahu. Masuk wa anal a'raf. Di atas a'raf je kita mati pula batu. Kita nak tengok je tu. Sebelah dah. Muja tak kalau tengok tu sama ni kurang belah dia. Wala sani dah. Terjanji kemarin ni. Wala ni masuk a'raf ni. Wa alal a'raf rijalun. A'raf ni jamak dia apa? Uruf. Dari bahasa ni arah uruf ni apa dia? Sesuatu yang mana tinggi keduduk, syaraf. Syaraf maksud dia syaraf, kemuliaan. Kemuliaan. Araf ni mana satu kedudukan yang tinggi, yang ma'ruf, yang dikenali, satu kebaikan. Itu dari sudut lughah dia, sudut bahasa dia. Dan sini ayat ni tafsir ni Allahu Akbar. Di antara kalau kita tengok rujuk tafsir kan dia ada neblah pendapat daripada kata malaikat, tengok, daripada kata malaikat sehingga kata orang yang mana keluar di jalan Allah tanpa izin ibu bapa, tanpa izin ibu bapa. Dia jadi daripada dakwah siapa dia arah ni, sebahagian ulama tafsir kata malaikat. Dia ada lebih teruk lebih tu kita akan sebut sini. Tak tergamuk kita nak sebut. Ini ayat sekadar pendapat ke. Sebab tu kena tapih. Tapi hukum masyhurnya apa dia? Kata malaikat, hukum masyhur kata, kita sama-sama kita masyhur apa dia? Orang yang mana kebaikan dia dan keburukan dia sama. Itu masyhur. Tak, kebaikan dan keburukan dia sama. Dah tu tak betul. Tak. Walaupun dia tempoh sekejap. Sebab apa? Allah dah sebut dah wa alal a'raf rijal. Dia di atas a'raf ni. A'raf ni bukan orang, bukan gawak. A'raf ni satu golongan yang duduk di satu tempat yang tinggi satu. Sebab tu nama surah A'raf ni. Surah Al-A'raf. Tempat yang tinggi ni. Rijal, sebut rijal. Mana kalau kata A'raf ni orang yang mana kebaikan dan keburukan dia sama. Mana daripada zaman Nabi ada pada kiamat, dikumpul pada hari kiamat ni, rijal je kau reti nak tak ada apa. Orang jatuh aja jenis ada amalan-amalan dah. Tak boleh masuk syurga, tak boleh masuk neraka. Sebab apa? Kebaikan dia boleh sama. Orang tidak ada. Ni sebut rijal. Dia bagi masalah. Tak. Sedangkan sebenarnya patutnya orang tidak kalau kata amalan buruk, amalan baik dia lebih kurang banyak ya. Tak, sebab dia tak buat gawah sangat lagi kita kata. Tak, bukan sebagai lelaki. Jadi tak ada. Tapi kita boleh pasti dah arah ni siapa dia duduk di atas rijal. Tak, orang puan tak ada. Tak, orang puan tak ada. Dan ni pun salah satu daripada neblah tu juga. Kalau kata malaikat batal ada malaikat sebab rijal. Malaikat bukan kata puan lelaki. Malaikat batal dah. Kata malaikat batal dah. Jadi tinggal lagi siapa dia? Tinggal lagi bagi kita lah. Tak. Ni bukan orang yang mana baik ke dengan keburukan dia sama, tak ada. Ini makam ni makam gapo dia? Makam duduk tengah. Dah, duduk tempat tinggi, duduk kecek dengan ahli syurga, duduk kecek dengan ahli neraka. Siapa dia boleh kecek masa ni? Sebab tu sebagai kata malaikat tu. Tapi malaikat batal ada sebab Allah Taala kata rijal. Malaikat mana boleh ketat dengan rijal? Tak. Malaikat lah. Mana ada? Tidak jatuh malaikat ni. Tak, rijal ni tentu dah. Tapi siapa dia rijal? Tak. Sebelum kita tahu siapa dia rijal ni, kita kena tahu boleh kecek di hari akhirat, tempat hisab ni, tempat syurga neraka ni, siapa dia boleh kecek? Apa dia boleh kecek dalam nas kita? Masa ni mana ada boleh berani kecek ni? Ni makam takut ni. La yatakallam, Allah Taala gambar kan tak?
Yauma yaqumur ruh ni suasana hisab. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Allah Taala gambarkan hari ketika mana Jibril berdiri dengan para malaikat semua duduk dalam saf belakang. La yatakallamu, tidak ada siapa berani kecek illa man adzina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Tuhan Rahman. Masa ni Ibrahim pun, Nabi Ibrahim pun tak kecek, tak berani kecek. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi para anbiya kecek. Manusia yang menakutkan. Apa tadi bila kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita di akhirat, di tempat hisab, di tempat syurga neraka ni, tak ada orang berani kecek illa mursalun, kecuali para rasul. Kecuali para rasul. Ni boleh kecek ni, tengok kita baca dah. Wal arab. Di tempat arah ni ada rijal. Dan rijal biasa sebut dalam Quran kan. Tempat orang molek-molek kan. Ya'rifu nakullam bisimahum. Yang mana dikenal, mereka kenal semua tanda-tanda mereka ni. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda ahli syurga, tanda-tanda ahli neraka mereka kenal. Para anbiya kenal. Dan Nabi kenal, sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal kami di akhirat nanti? Ramah kan? Nabi kata, aku kenal umat aku seperti mana? Kamu lihat kuda yang mana ghurur muhajjalin, ya, kuda yang mana ada tanda-tanda putih. Kuda hitam ada tanda putih. Akibat kesal-kesal wuduk. Setiap Nabi ni kenal umat dia. Setiap Nabi ni kenal, ada amalan-amalan untuk dia kenal umat dia. Siapa kenal ni? Para anbiya. Sebab tu kita kata para anbiya sini. Wa nada ashabanya, tengok dia seru ashabal jannah, salamu, ucap sejahtera. Sejahteralah kat atas kamu. Ini boleh kecek ni makam lagu ni. Tak ada orang lain dah. Tentu dah para anbiya. Tentu dah para anbiya. Para anbiya. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka tidak masuk lagi. Yang ni yang mana sudah buat keputusan boleh masuk syurga. Tak masuk lagi. Para anbiya dulu masuk. Tapi ni duduk makam apa? Tengah hisab ya. Duduk doa. Para anbiya duduk doa untuk syafaat, untuk tolong. Tak. Semua tak masuk lagi dan mereka semua nak masuk sebenarnya. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashaban, bila pandangan mereka diarah ke arah ahli neraka, maka doa pada Allah SWT. Itu biasa. Para anbiya pun, Nabi pun doa minta lindung daripada neraka. Kau Nabi tak boleh doa minta lindung daripada neraka. Di dunia pun Nabi ajar doa minta lindung daripada neraka. Kan Nabi ajar doa kita ni belakang ni. Di akhirat kita tak boleh doa. Tak, bila tengok suasana gambar ahli neraka, kau qalu rabbana la taj'alna, wahai Tuhan kami jangan jadi kami bersama dengan orang zalim. Wa nada ashabul arah, tengok ashabul arah ni kecek lagi, seru lagi orang. Rijalan ya'rifunahum bisim, mereka kenal tanda-tanda ni, tanda-tanda ahli neraka pula. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka kata ni, apa yang kamu kumpul, tak kekayaan kamu sebelum ni tidak dapat menyelamatkan kamu, dan apa yang kamu sombong sebelum ni tak ada nilai belakang. Haula illadzina aqsamtum, ni mereka-mereka yang kamu pandai hina mula ni masa atas dunia dulu ni, orang-orang mukmin ni yang kamu dakwa bahawa Allah Taala tidak akan bagi rahmat ni. Sekarang ni mereka ni dipersilakan masuk dalam syurga, tidak ada ketakutan kepada mereka dan mereka tidak perlu bersedih lagi. Jadi A'raf sini tarjihan ini para anbiya. Sesuai surah ni pun nama surah Al-A'raf. Selepas surah Al-An'am, Al-A'raf. Dalam surah ni pun 8 orang nabi besar diceritakan. Panik kan? Mula Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib. Dicerita detail. Pun ada Nabi Musa AS sampai ke akhir. Jadi ni semua A'raf belakang. Ni semua orang mana tokoh-tokoh rijal yang Allah Taala gunakan untuk islah manusia, untuk islah umat. Jadi A'raf ni sesuai para anbiya. Mana nabi pun supaya ikut demo ni. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ni contoh-contoh orang yang mana diwahyu kepada mereka dan mereka ikut apa yang Allah SWT perintahkan. Untuk penguat kepada nabi dan kita yang baca Quran. Wa nada ashabun nar, ashabul jannah, kita hamutkan ni pula. Ahli neraka pula panggil ahli syurga, minta apa dia? Minta makanan, minta air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min dunya. Radina billahi rabban bil islam. Nabi Muhammad nabi wa rasulullah walhamdulillah.